Bismillah. Bismillah. Ada. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa'a wa ifadah wal istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Alhamdulillah akramana Allah wa iyyakum bi hudur fi hadzal masjidil mubarak wa fi sa'atil mubarak wa fi waqtil mubarak bi hudurina ala majlis mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita pada hari ini pada waktu yang barakah, di tempat yang barakah, dalam keadaan yang barakah, di dalam majlis ilmu. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita taufik untuk kita sama-sama dapat hadir dan dapat duduk sebentar untuk memanfaatkan waktu selepas daripada subuh sehingga waktu isyraq. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajri thumma qa'ada hatta tatlu'a asy-syamsi kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammatan qama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk di musallah, di tempat salatnya sehingga waktu fajar, sehingga waktu isyraq. Sekejap lagi masuk waktu isyraq, dalam keadaan berzikir kepada Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu adalah bahagian daripada zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka baginya pahala yang seperti pahala umrah dan haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Amin Allahumma amin insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian kitab kita Mukhtarul Hadis Asy-Syarif pada hadis yang ke-14. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Hadis sahih rawahu Ahmad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, jaddidu, perbaharuilah akan iman kamu. Kemudian dalam hadis yang sempurnanya, para sahabat bertanya kepada Nabi, kaifa nujaddidu imanina? Ya Rasulullah, bagaimana kami nak memperbaharui iman kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkanlah berzikir dengan perkataan la ilaha illallah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Seumpama kalimatan tayyibatan, perkataan yang baik ini, perumpamaannya seperti dasar pokok, seperti akar pokok yang mana di bawahnya kukuh, yang mana ianya mengeluarkan buah-buahan, mengeluarkan hasil, yang mana hasilnya datang daripada benih yang ditanam, yang berada di dalam tanah yang kukuh. Perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalimatan tayyibatan. Mana kalimatan tayyibatan? Kalimah yang baik. Katanya Ibnu Abbas, masuk kalimah yang baik itu adalah qaul la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Agama ni dia terpecah dengan 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Iman ni pembenaran, pembenaran di dalam hati, keyakinan di dalam hati dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perintah yang zahir yang perlu kita laksanakan, ataupun perkara yang mughayyaban, perkara-perkara yang ghaib yang kita tak lihat, seperti hari kiamat, seperti pahala, seperti syurga, benda yang kita tak dapat melihat. Maka makna iman di sini at-tasdiq. Tasdiq maknanya membenarkan. Islam maksudnya adalah tunduk patuh di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Islam. Dalam makna kata lain, Islam itu penyerahan diri dengan segala hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ihsan. Ihsan adalah cabang ketiga daripada agama. Apabila lengkap 3 rukun agama ini, maka lengkaplah agama seseorang. Islam, amalan zahiriyah. Iman, amalan batiniyah. Al-ihsan, keikhlasan dan mengambil amalan itu dengan sempurna. Amalan yang dilakukan hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baru lengkap iman, baru lengkap agama seseorang. Jadi bila kita lihat pada kalimah la ilaha illallah, dia duduk pada bahagian mana? La ilaha illallah ni dia duduk pada bahagian mana? Islam ke, iman ke, ataupun ihsan? Dia duduk pada zahirnya, dia duduk pada Islam. Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah, tetapi ianya tidak boleh sempurna melainkan dengan adanya iman, tasdiq di dalam hati kita, membenarkan pengakuan kita. Dan nak sempurna lagi, maka adanya ihsan, praktikal dengan apa yang kita membenarkan. Tiga-tiga tu baru sempurna agama, baru sempurna makna agama yang ada pada diri seorang. Rukun agama, rukun Islam kita tahu, rukun iman kita tahu. Rukun agama apa? Rukun agama 3 benda yang kita sebutkan tadi. Jadi apabila seorang datang kepada sahabat Nabi SAW, Sufyan ibn Uyainah, orang yang alim daripada kalangan sahabat Nabi SAW, dia bertanyakan tentang ilmu yang paling manfaat
maka dia menjawab dengan ayat Al-Quran yang disebutkan dalam surah Muhammad ayat 20, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika. Ketahuilah bahawasanya la ilaha illallah tu teori, praktikalnya wastaghfir li dhanbika, yakni kalimah la ilaha illallah ini adalah dasar bagi segala sesuatu. Daripada mula Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya itu adalah mengajak orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di atas dasar yang satu, dasarnya la ilaha illallah. Di dalam kalimah la ilaha illallah itu ada penafian dan ada isbat, penetapan. Yang mulanya kita sebut la ilaha, tidak ada Tuhan. Maksud tidak ada Tuhan di sini adalah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, pada segala yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita menafikan tidak ada Tuhan. Bukan maksud tidak ada Tuhan di sini yang kita masukkan seperti berhala, seperti sembahan orang kafir. Tuhan yang pertama yang kita masukkan, ramai yang orang salah faham dalam bab tauhid ni, dalam kalimah la ilaha illallah, bukan kita menafikan Tuhan sembahan orang kafir. Kita menafikan la ilaha, tidak ada Tuhan di sini adalah penafian kita kepada Tuhan yang sama zatnya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang sama af'al, perbuatan seperti perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang sama seperti af'alu, seperti kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang sama dengan Allah taala. Kalau kita menafikan la ilah, tidak ada Tuhan, yang kita maksudkan berhala, penyembahan orang kafir, maknanya kita dah menetapkan dulu sebelum kita menafikan. Maknanya kita dah mengatakan itu Tuhan, sedangkan mereka itu bukan Tuhan. Kalau kita belajar dalam bab akidah, tidak ada Tuhan. Tuhan itu yang sama zat, sama sifat, sama af'alnya Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Menafikan kesamaan segalanya yang layak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ahli tarikah, mereka berzikir la ilaha illallah. La ilah ni mereka tarik daripada hati mereka, ni penghayatan dalam berzikir. Penghayatan dalam berzikir. Mereka la ilah, tarik. Tidak ada Tuhan, menafikan, bawa keluar la ilah. Menafikan tidak ada Tuhan illallah, dia tolak, melainkan Allah. Allah tu dia masuk dalam hati dia. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah tu dia panah di dalam hatinya. Tidak ada Tuhan, dia tarik keluar. Tapi ingat, tidak ada Tuhan tu bukan berhala, bukan sembahan orang kafir. Itu bukan Tuhan. Jangan menetapkan dengan satu yang kita nak menafikan. Itu makna la ilaha illallah secara asasnya perlu kita faham. La ilaha illallah, kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia ikhlas daripada hatinya, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan satu hadis yang lainnya berkenaan dengan kelebihan la ilaha illallah dalam tasbitul fu'ad.
tazkirun nas, yang mana ketika mana Ali Ar-Ridha dia datang ke Naisaburi. Naisaburi nama tempat lah, dalam keadaan dia menaiki Al-Baghlah, keldai, fi mala'in azim minan nas, pada satu tempat yang ramai orang pada waktu itu. Sayyidina Ali Ar-Ridha ni adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Naisaburi ni orang minta nak mendengar daripadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengatakan, haddatsani Abi Musa Al-Kadhim, haddatsani abihi al-kiram, wa qala haddatsani Abi Musa Al-Kadhim, yang meriwayatkan aku daripada ayahku, kemudian yang meriwayatkan aku daripada Abi Musa Al-Kadhim, an abihi Ja'far As-Sadiq, daripada ayahnya Abi Musa Al-Kadhim itu Ja'far Al-Sadiq yang meriwayatkan hadis ini. Wa an abihi Muhammad Al-Bagir, daripada ayahnya Muhammad Al-Bagir. An abihi Ali Zainal Abidin, daripada ayahnya Muhammad Al-Bagir itu Ali Zainal Abidin. An abihi Husain, daripada ayahnya Al-Husain, yakni Ali Zainal Abidin itulah, daripada an abihi Ali ibn Abi Talib, daripada abihi ayahnya Husain itu adalah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Qala haddatsani habibi wa khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadisnya dipanggil hadis muttasil, hadis yang berhubung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ni semua sanadnya daripada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibril, yang meriwayatkan kepada aku dengar, kata Nabi, daripada Jibril. Qala haddatsani Mikail, kata Jibril yang meriwayatkan aku adalah daripada Mikail. Qala haddatsani Israfil, yang meriwayatkan aku daripada Mikail itu adalah Israfil. Maknanya hadis ni sampai kepada para malaikat, semua dengar. Hadis azim, hadis yang hebat dan kukuh. Haddatsani Israfil qala sami'tu Rabbil Izzah yaqul, katanya Israfil, aku mendengar bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah, perkataan lafaz la ilaha illallah itu hisni, pemeliharaanku, katanya Allah. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu perkataan pemeliharaanku. Faman dakhala hisni amina min azabi, barang siapa yang masuk di dalam pemeliharaanku, maka orang itu akan aman, selamat daripada azabku. Fa yaktubu dzalika 20,000 mihbarah minal ladzina kanu haula baghlah. Katanya Sayyidina Ali Ridha yang menuliskan hadis ni, 20,000 orang yang hadir di keliling keldai tersebut di Naisabur. Mihbarah ni orang yang ada pen. Waktu tu 20,000 orang yang tuliskan hadis tersebut. Yang orang yang membaca la ilaha illallah, maka dia masuk di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah tu kalimatut tauhid. Di dalamnya menafikan segala penyembahan kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kalimah la ilaha illallah. Orang yang banyak baca kalimah la ilaha illallah, maka akan bertambah imannya, menambahkan kekuatan iman. Islam lain. Islam ni patuhan kita dengan perintah Allah. Bila kita dah menyerahkan diri kita di dalam segala apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita itu Islam. Islam ni dia boleh sempurna tak sempurna. Semakin kita mempraktikkan hukum Islam di dalam diri kita, makin sempurna Islam kita. Begitu juga dengan iman. Iman ni yang kusu wa yazdad. Iman ni berkurang dan bertambah.
Ada waktu iman kita bertambah, ada waktu iman kita berkurang. Wa yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita bertambah dengan ketaatan dan iman kita berkurangan dengan maksiat. Jadi sebab itu pentingnya ada amal-amal soleh yang menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, az-zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama sekali. Orang kata zikir apa yang paling utama? Zikir apa yang paling afdal untuk saya berzikir ni? Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Biasa kalau kita dengar berzikir, kami bulan Jumaat ke, kita dengar imam kata afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah zikir yang paling utama itu adalah kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Alhamdulillah, kita di Malaysia, para ulama terdahulu ajarkan kepada kita untuk mengukuhkan balik iman kita dengan ada baca zikir la ilaha illallah kami malam Jumaat. Kalau tak ada, rasanya kita baca tak? Kalau ada tu alhamdulillah lah. Itu pun ada juga yang menafikan, ini bid'ah lah, Nabi tak buat lah. Kita kena siasat dulu sebelum kita terikut-ikut apa orang cakap. Para ulama dulu ni dia tahu kelebihan-kelebihan besar dalam berzikir. Dibawakan kita berhimpun, berkumpul untuk kita berzikir la ilaha illallah. Kerana apa? Dalilnya daripada hadis Nabi SAW yang Nabi sebutkan kepada kita, jadidu imanakum, nak perbaharui iman kita dengan baca la ilaha illallah. Dapat seminggu sekali datang masjid kami malam Jumaat pun bolehlah. Boleh ke Ustaz? Nabi tak buat. Siasat dulu. Yang pertamanya, dalil daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ma jalasa fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadhkuruna Allah haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis sahih dalam kitab Al-Bukhari. Kitab Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih, mengatakan Nabi SAW mengatakan dalam Riyadhus Shalihin pun ada sebuah hadis tu. Tidaklah ada satu kaum, ma min qaumin, tidak ada salah satu kaum yang duduk di dalam rumah Allah lalu mereka berkumpul mengingati Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Taala turunkan kepada mereka rahmat. Maka mereka itu haffat alaihimul malaikah, dia akan diliputi oleh para malaikat, dan mereka itu disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut mereka kerana mereka sebut Allah. Allah ingat mereka kerana mereka ingat Allah. Iya ke? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum. Ingat aku, nescaya aku ingat kamu. Kemudian ditanya lagi, tapi kan Nabi tak ajak kita berkumpul, Nabi tak buat satu. Okey, sekarang kita ada dalil yang Nabi kata boleh berzikir. Ia memang boleh berzikir, tapi Nabi tak ajar kita untuk berkumpul berzikir kalimah la ilaha illallah. Ada di zaman Nabi SAW hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari dia melihat para sahabat Nabi SAW yang mereka itu berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan mereka itu Nabi SAW tak ajar pun.
tapi mereka buat. Lalu Muawiyah mengatakan kepada para sahabat, kamu duduk ni sebab apa? Lalu para sahabat lain mengatakan, kami duduk ni mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diulang lagi, Allah ma ajlasukum illa hadha. Demi Allah, kamu tak duduk-duduk melainkan dengan sebab ini. Maka para sahabat kata, wallahi kami duduk, tidak kami duduk-duduk melainkan dengan sebab ini, mengingati Allah Subhanahu wa taala, mengingati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kami dengan nikmat iman, nikmat Islam. Lalu katanya Muawiyah, bukannya aku suruh kamu bersumpah sebab aku tak percaya, tetapi dulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah duduk juga macam ni. Lalu Nabi keluar daripada rumahnya, Nabi bertanya, kamu duduk sebab apa? Lalu kami mengatakan, kami duduk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ulang lagi kepada aku, demi Allah kamu tak duduk melainkan dengan sebab ini. Ya, sahabat kata, ya Rasulullah, kami tak duduk melainkan dengan sebab ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku bukan suruh bersumpah sebab aku tak percaya kamu, tetapi datang Jibril tadi kepada aku mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan duduk-duduknya kamu itu di sisi para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berbangga dan menceritakan kepada para malaikat, unzur ila abdi, tengok hamba-Ku, mereka itu sedang berzikir mengingatiku. Jadi itu dalil mengatakan, menunjukkan bahawasanya boleh kita bersama-sama untuk berzikir. Kami malam Jumaat baca la ilaha illallah, Nabi pula suruh kita baca la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan kita berzikir mengingati Allah. Dalam hadis yang lain juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di kalangan para malaikat ni yang ditugaskan untuk mencari majlis-majlis zikir. Mereka ni pergi berjalan-jalan. Ada kelompok daripada para malaikat yang mereka keluar pergi berjalan-jalan mencari majlis zikir. Apabila salah seorang daripada mereka jumpa majlis zikir tersebut, maka dia akan panggil yang lain, halummu ilayya, mai sini, kat sini ada majlis zikir. Lalu mereka berhimpun meliputi orang yang duduk di dalam majlis zikir tersebut, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala bertanya, wa huwa a'lamu bihi, kata Nabi, dan Allah taala itu lebih mengetahui. Tapi saja Allah taala nak bagi tahu malaikat untuk menzahirkan fadilat duduk berzikir. Allah tanya dekat malaikat, diorang buat apa? Apa yang hamba-hambaku sedang lakukan? Maka para malaikat itu kata, mereka tengah berzikir mengingatimu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adakah mereka melihat aku? Malaikat kata, la wallahi, demi Allah mereka tak melihat engkau, tapi kalau mereka melihat engkau, saya akan bertambah zikir mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apa yang mereka pintakan? Lalu para malaikat menjawab, mereka minta akan syurga-Mu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala bertanya, adakah mereka melihat syurga? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat syurga? Pasti permintaan mereka akan lebih lagi ya Allah kalau mereka melihat syurga. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka mintakan perlindungan? Kemudian para malaikat mengatakan, mereka minta perlindungan daripada azab-Mu ya Allah. Adakah mereka melihat? Mereka tidak melihat neraka ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat? Nescaya mereka akan bertambah takut dan akan sentiasa meminta kepada Allah Ta'ala perlindungan daripada azab api neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fashhaduni, saksikanlah para malaikatku bahawasanya aku ampunkan dosa mereka kerana berhimpun berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam majlis zikir tu pun dapat keampunan daripada Allah Taala. Kita duduk dalam majlis zikir, kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah seorang daripada para malaikat yang bertanya kepada Allah Taala, kerana ada di antara mereka yang duduk dalam majlis tersebut, dia bukan duduk nak berzikir macam kita lah duduk ni.
Semua duduk sebab nak hadir majlis ilmu ke ataupun duduk sebab tunggu lagi nak tunggu kedai nasi lemak nak buka, beli lah nak terus balik senang. Contohlah. Nah, ini dia duduk ni, dia bukan duduk nak berzikir. Dia duduk ni kerana hajat yang lain. Dia duduk kerana hajat lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaupun orang tu duduk kerana hajat lain, kerana kebanyakan mereka mendapat kelebihan, yang duduk itu tidak terkecuali juga mendapat kelebihan tersebut. Ini kelebihan duduk dalam majlis zikir. Ya, berzikir. Berzikir kuat. Okey. Fadhkurullah Allahumma salli alaihi. Zikir nak kuat pun boleh. Nak perlahan pun boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu biha fi ghuduwi wal asar. Fi buyutin, pada rumah-rumah Allah. Adzinallah, Allah mengizinkan. Fi buyutin adzinallah, pada rumah-rumah Allah taala ni Allah izinkan. An turfa'a, apa? Diangkatkan. Diangkatkan apa? Turfa'a, an turfa'a wa yudhkara, diangkatkan suara dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir dengan kuat, berzikir dengan perlahan, dua-dua diiktiraf. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Cuma ada waktu ketika yang jadi makruh kita berzikir kuat bila ia mengganggu orang yang sedang solat. Bila kita mengganggu orang yang sedang salat, maka ketika itu makruh. Tapi dalam kes salat berjamaah ni macam mana? Adakah orang yang masbuk tu kita mengganggu dia salat, sedangkan yang lain nak duduk untuk berzikir? Okey, di sini ada perbahasan ulama. Katanya Al-Imam Nawawi, katanya Al-Imam Nawawi, kalau berzikirnya itu bertujuan membimbing jamaah lepas daripada salat, boleh tak kita berzikir beramai-ramai? Boleh berzikir beramai-ramai lepas salat? Boleh. Tadi dalil-dalil tadi yang saya sebutkan tadi semua hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Jadi lepas salat kita berzikir, katanya Imam Nawawi, ada tujuannya berzikir, diangkatkan suara untuk mengajarkan kepada jemaah cara berzikir, maka ia tidak jadi masalah. Tak mengapa. Boleh. Tak ada masalah. Diizinkan oleh Allah Taala untuk berzikir dan berdoa dalam keadaan angkat suara ataupun memperlahankan suara, tidak jadi masalah. Di masjid khususnya Allah Taala izinkan. Kalau di rumah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tadarruan wa khufyah, dalam keadaan yang rendah hati, dalam keadaan yang kuat, dan dalam keadaan yang perlahan. Keadaan rendah hati ini perlahan dan kuat, tak jadi masalah. Ada hadis yang khusus disebutkan oleh Nabi SAW berkenaan orang yang berzikir kuat, dalam kitab Allahumma salli alaihi, syarah bagi kitab Minhajul Abidin, Sirajul Talibin. Saya ada baca semalam tapi saya tak ingat. Kelebihan orang yang berzikir, orang yang berzikir kuat. Ada kelebihan khusus untuk orang yang berzikir kuat. Orang yang berzikir perlahan pun ada kelebihan khusus. Cara berzikir, jenis berzikir yang beri kesan pun ada peringkatnya. Ada orang yang berzikir dengan mulut sahaja pun juga dapat pahala. Orang yang berzikir dengan mulut tanpa hati dapat pahala tak? Berzikir subhanallah, 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 hatinya lalai, dapat pahala tak? Dapat pahala kerana dia menggerakkan mulutnya untuk mengingati Allah. Tapi kesannya tak sama dengan orang yang berzikir hati dan lisan. Orang yang berzikir hati dan lisan
ta'thir, katanya Al-Imam Abdullah bin Awil Al-Haddad, kesannya itu lebih besar. Kesannya lebih besar orang yang berzikir hati dan lisan. Peringkat yang kedua, yang paling rendah orang yang berzikir dengan lisan, juga diberikan pahala. Yang kedua berzikir dengan hati. Yang ketiga afdalu zikir dengan di antara hati dan lisan. Banyak kelebihan-kelebihan orang yang berzikir, Afdal zikir la ilaha illallah. Dan kelebihan orang-orang yang berzikir ni di antaranya adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah Taala sebut mereka. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat kamu. Berzikirlah mengingati aku akan mengingati kamu. Orang yang mengingati Allah, maka dia sedang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang orang yang banyak berzikir, orang ini melakukan amalan yang paling baik. Pada satu ketika seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Malik ibn Yakhamir an Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu, inna akhiral kalam faraktu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qulta ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Al-Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa benda amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala anta muta wa lisanuka rutabun min dzikrillah. Lisan kamu ini sentiasa basah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini sentiasa basah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tapi zikir solat apa kan? Zikir saja solat apa? Asas tu kenalah jaga. Asas. Kalau kita buat benda yang sunat, tak buat benda yang asas, tak guna. Kerana penerimaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama pada fardunya dulu, baru dinilai pada yang sunatnya. Mazala 'abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudusi, mazala 'abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil mazala 'abdu yataqarrabu ilayya hatta uhibbahu. Sentiasalah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sayangnya. Wa madzala 'abdun yataqarrabu ilayya bil faraid. Senantiasalah hamba aku itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fardu-fardu. Itu yang pertama dulu. Fardu ni adalah ra'sul mal, modal bagi harta. Amalan-amalan sunat itu adalah ribhuha, untungnya harta tersebut. Kalau orang tak ada modal, macam mana boleh tiba-tiba boleh dapat untung? Daripada mana datang keuntungan niaga? Orang meniaga, dia tak ada modal, tapi macam mana tiba-tiba dia boleh dapat keuntungan meniaga? Tak boleh. Jadi syarat nak untung mesti kena ada modal. Modal perniagaan kita, modal ibadah, modal amalan kita adalah dengan melakukan kefarduan. Yang fardu kasih selesai dulu, baru kita ambil yang sunat. Fardu itu ra'sul mal. Modal ataupun asas bagi menerima amalan-amalan yang lain. Di akhirat nanti, amalan yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Salat tak lepas, amalan lain tak ditanya dah. Amalan sunat tidak dapat menampung amalan fardu. Sebab itu kalau kita ada qada salat, tak payah duk sibuk buat salat sunat. Sebab fardu itu wajib, salat sunat itu sunat. Mana yang perlu diutamakan? Sedekah sunat, bayar hutang wajib. Mana perlu yang kita utamakan? Yang wajib lah. Yang wajib perlu kita utamakan. Banyak kelebihan orang berzikir. Ya, banyak kelebihan zikir. Dalam masa yang sama jangan meninggalkan kefarduan.
yang wajib yang perlu kita lakukan. Orang tinggi zikir sekalipun, kalau tinggalkan yang wajib, zikirnya tak sampai. Ada golongan-golongan akhir zaman yang memadai dengan zikir, tak payah salat, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ni tak tinggi ke makrifahnya? Nabi ni dia makrifah kenal Allah Ta'ala tinggi ke tak tinggi? Tinggi tak tinggi Nabi? Nabi sampai meninggal Nabi solat tak? Ini saya bagi dalil mudah lah untuk kita nak lawan dengan orang-orang yang tak solat ni. Dipanggil wukuf qalbi. Wukuf hati kita ni, dah ingat Allah Ta'ala ni, tak payah solat. Ada pula yang mengatakan solat ni untuk kenal Allah. Dah kenal Allah tak payah solat, sampai yakin je. Lepas dah yakin tak payah solat. Dia ambil pula ayat Al-Quran. Kita pun tak belajar tafsir. Dia ambil pula ayat Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa ni, Allahumma salli wa sallim alaih, fa'buduni hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah aku sehingga datang keyakinan. Dah yakin, maka tak payah sembah. Sebab Allah dah ada dalam diri kita. Allah dah ada dalam hati kita. Ni bahaya zaman ni macam-macam golongan-golongan yang tak payah solat. Kenal Allah, dah kenal Allah, tak payah solat. Yang tak kenal Allah ni yang perlu solat supaya kenal Allah, katanya. Allah, kita pun betul juga kan. Pernah seorang yang datang bertanya tu sampai ke rumah saya. Dia kata, Ustaz, dia biasanya geng-geng hakikat ni geng-geng silat. Ada yang salah lah daripada geng-geng orang yang belajar silat lah. Taklah semua, tapi ada. Dia kata, kita solat ni Ustaz, kita nak kenal Allah Ta'ala. Tapi Ustaz boleh jawab kat saya tak, macam mana banyak daripada galangan orang yang dengki, orang yang benci, orang yang mengumpat orang yang pandang hina pada orang ni, semua yang keluar daripada masjid ni, semua yang lepas keluar daripada masjid. Bahkan duduk dalam masjid cerita pasal orang lagi Ustaz. Mana pengenalan diorang dengan Allah Ta'ala? Apa hakikat solat diorang? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Solat ni kena Allah Ta'ala. Tapi yang duduk kat masjid tu yang saya nampak ni, yang banyak cerita pasal orang. Dia tak nampak hakikat Allah Ta'ala pada orang tu. Kita nak jawab macam mana? Solat tak sampai dia, Ustaz. Solat dia tak sampai lagi. Solat dia tak sampai. Maknanya dia betul lah apa dia kata tu. Maksud dia, orang yang solat itu mencegah daripada kemungkaran. Kalau solat buat, mungkar buat, solat dia tak sampai lagi. Maknanya orang tu cakap betul lah. Jadi solat ni perintah Allah Ta'ala, kan? Perintah Allah Ta'ala, sunnahnya Rasulullah solat berjamaah. Solat di masjid menghidupkan syiar Islam. Allah nak terima ke tak terima ke, jahat baik itu bukan pada Islam. Jahat baik itu pada individu. Yang nak menyampaikan kenal Allah tak kenal Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita buat. Allah suruh kita alim ke kita belajar? Allah suruh kita alim, kita belajar. Allah suruh kita belajar, tak suruh kita jadi alim. Tapi kalau alim tu ekstra, bonus. Para sahabat Nabi ada tak pada para sahabat Nabi yang walaupun duduk dengan Nabi masih lagi buat perkara yang tak baik? Ada tak? Duduk dengan Nabi ni, kita Nabi pun tak ada. Pada zaman Nabi pun ada juga. Adakah iman mereka tak ada? Iman ada, tapi lemahnya nafsu. Mereka melawan nafsu mereka. Betul? Ada orang yang tahu tapi praktikalnya tak kuat dengan apa yang dia tahu. Kerana ni sebab ni, kurang zikir. Zikir ni yang mengukuhkan iman kita, yang mengukuhkan kekuatan dalaman kita untuk lebih taat kepada Allah. Kuat dalam ibadat ni bukan kuat badan. Ramai yang geng-geng gym penuh tak? Pernah nampak kat masjid surau pagi-pagi? Bukan yang kata diorang tak pergi masjid surau, tidak. Kalau nak kata kuat badan tu pada fizikalnya.
Ada yang beratur datang solat subuh ni semua, yang badan sado-sado. Tak. Kekuatan hanya pada ada pada iman. Iman kita kuat kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi perkara yang asas perlu diutamakan. Kalau mengutamakan perkara yang sunnah tanpa melakukan perkara yang asas, maka cara itu salah. Ya, dan di akhirat nanti Allah Ta'ala tak tanya yang sunat tu, Allah Ta'ala tanya yang fardu ni. Tak lepas fardu, tak sampai kepada yang sunat. Sunat ini menampung dan menaikkan darajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang banyak berzikir disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, diingati oleh Allah, fazkuruni azkurkum. Orang yang berzikir dia diingati oleh Allah. Yang kedua, amalan yang terbaik adalah dengan memperbanyakkan zikir. Afdal zikir la ilaha illallah. Yang ketiga, orang yang banyak zikir ini akan menghidupkan hati. Okey, hati kita ni boleh hidup, boleh mati. Hati ni boleh hidup, boleh mati tak? Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Adakah tidak kamu dulu mati hati kita, lalu Allah Ta'ala hidupkan dengan datangnya Rasulullah, ajarkan kepada para sahabat daripada kejahiliyah untuk mengenal kepada Islam, sehingga hati mereka hidup dan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang kafir ni hati mereka tertutup, hati mereka kotor. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka ini berkarat dengan apa yang mereka usahakan. Hati kita berkarat bukan sebab Allah Ta'ala karatkan hati kita, la, makanu yaksibun, dengan apa yang kita usahakan. Kita usaha benda yang baik, hati kita semakin baik. Kita usaha dengan benda yang tak baik, lalai, maka hati kita akan semakin keras. Nak hidupkan hati dengan apa? Dengan zikir Allah, zikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, perumpamaan seperti orang mati dengan orang hidup. Orang mati dengan orang hidup. Dalam diri kita ni kita ada dua. Ada jasad jasmani dan rohani. Jasad jasmani kita perlu makan. Lepas ni kita makan, dah hidang, tu susun, nasi lemak. Tu jasad jasmani kita ni nak bagi kuat. Tapi tidur juga je lagi. Lepas makan ni nasi lemak. Itu jasad jasmani kita nak bagi sihat. Kalau tak makan 10 hari, tumbang. Tak makan tengah hari, tumbang, tak lawan. Dan ada makanan untuk rohani kita. Kita ada jasmani, ada rohani. Dalaman kita ni ada roh. Roh kita ni perlukan makanan juga. Apa makanan roh kita? Zikir, amal ketaatan, amal kebaikan. Kalau kita boleh percaya, kita boleh yakin dengan tak ada makanan jasmani ni, kita boleh lemah. Kenapa kita tak nak percaya dan yakin rohani kita ini akan lemah kalau dengan tak adanya zikir? Tak bagi makan, zikir tak ada, amal soleh tak ada. Jadi roh kita lemah, tak bermaya roh kita. Bila lemah, tak bermaya, ajak pergi masjid. Allah, pergi dulu, badan besar sihat, pergi masjid. Apalah, insya-Allah nanti pergi. Kekuatannya di mana? Pada roh. Allah beri apa? Nabi SAW berikan perumpamaan seperti hidup dan mati. Sebab itu Nabi ajar kita berzikir. Banyak zikir Nabi ajar kepada kita. Nabi ajar kepada kita banyak zikir, tuan-tuan. Berapa banyak zikir Nabi yang kita amalkan? Banyak, sangat banyak zikir Nabi ajarkan kepada kita. Anjuran Al-Quran pun sangat banyak yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Dalam perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ada satu perintah yang Allah Ta'ala suruh buat benda tu dengan banyak.
Yang lain perintah Allah Ta'ala suruh buat. Solat, zakat, Allah Ta'ala perintah suruh buat amalan tersebut. Tapi bab zikir Allah Ta'ala kata wadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Katsira, banyak. Zikir Allah Ta'ala suruh banyak. Sebab apa? Makanan rohani kita ni nak kena berzikir, kena ada zikir. Waktu pagi ada zikirnya, waktu petang ada zikirnya. Minta bantuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan kita sentiasa berzikir. Nabi SAW menasihati kepada orang yang dia sayang, Muaz ibn Jabal disayangi oleh Nabi SAW. Pada suatu hari Nabi SAW berkata kepada Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, inni uhibbuka." Wahai Muaz, aku sayang kepada kamu. La tada'anna fi kulli duburis salah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, aku sayang kepada kamu. Sayang kamu ni. Orang yang sayang kepada seorang, dia akan beri nasihat untuk menjaga diri orang yang dia sayang. Dia kata, jangan tinggal lepas setiap daripada salat, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Bantu aku untuk ingat lidah aku ini untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Nabi pun minta bantuan dengan Allah Ta'ala supaya kerap berzikir, minta bantuan. A'inni ala zikrika wa syukrika, dan minta bantuan kepada Allah Ta'ala untuk bersyukur, kerana sikit daripada hamba Allah Ta'ala bersyukur. Katanya Allah dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur, sangat sikit hamba-Ku ni yang bersyukur. Kerana sebab itu kita kena baca a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan perbaiki pada ibadahku kepadamu. Minta Allah Ta'ala perbaiki ibadah kita kepada Allah. Sekarang kita duduk masjid dah, 20 tahun dah duduk masjid, tapi ibadah kita masih belum lagi berubah. Macam tu juga. Apa dia? Naam, itu boleh diamalkan. Kalau imam sangat digalakkan membaca setiap daripada lepas salat. Allahumma a'inni ala zikrika untuk seorang. Kalau ramai, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau imam tak baca pun, kita bacalah seorang-seorang. Okey, saya ulang. Ini semua depan saya ni hufaz-hufaz. Tak ada buku ni. Boleh ingat tak ni? Allahumma a'inni kalau seorang. Kalau ramai, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ambil hadis ni daripada Syekh Ibrahim Al-Kaf di Mekah. Ini dipanggil hadis musalsal bil mahabbah. Hadis rantaian mahabbah. Hadis rantaian kasih, cinta. Hadis rantaian cinta. Sebagaimana dia mendengar gurunya cakap daripada gurunya sampai kepada Rasulullah, macam tu dia cakap depan kami masa kami ambil sanad hadis musalsal bil hadis musalsal bil mahabbah. Inni uhibbuka fillah, dia katakan aku sayang kamu kerana Allah Ta'ala, maka janganlah tinggal selepas daripada salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amalkan, minta bantuan Allah untuk kita berzikir kepada Allah. Kita dapat berzikir, mampu berzikir, Allah izin kita zikir. Bukan sebab kita hebat. Oh, alhamdulillah, dia cerita bagus dah, alhamdulillah, saya sehari 100, 200 setakat la ilaha illallah memang tak tinggal lah. Alhamdulillah, Allah yang bagi izin kita berzikir. Sebab tu kita kena minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sunnah, amalkan selepas daripada setiap salat. Sebab Nabi khususkan pada waktu itu kata kepada Muaz bin Jabal, la tada'anna fi kulli duburis salat,
Jangan tinggal pada setiap dubur. Apa makna dubur? Ma'adbara. Dubur kita panggil kubul dan dubur, betul? Dubur ni asal maknanya adalah ma'adbara, sesuatu yang berada di belakang. Jadi Nabi kata jangan tinggal pada setiap daripada dubur solat. Ini belakang solat. Yang ini selepas selesai solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu amalan zikir yang perlu kita amalkan. Jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Zikir sangat penting untuk menghidupkan hati kita, untuk kita disebut oleh Allah, untuk kita dapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay? Saya akhiri dengan satu hadis Nabi SAW tentang kelebihan berzikir. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, kata Nabi, apa ni? Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Kata Nabi kepada sahabat, ala adullukum ala syai'in. Kata Nabi kepada para sahabat, ala adullukum ala syai'in afdalu afdalu wa azkaha inda malikikum. Adakah kamu ingin aku memberitahu satu amalan, kata Nabi SAW, yang paling afdal, wa azkaha inda malikikum, dan amalan itu yang disukai oleh raja kamu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa afdala min zahabin wa fiddah. Amalan ini lebih mahal daripada emas dan perak, kata Nabi SAW. Wa afdalu min an talqa aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Amalan ini lebih afdal lagi daripada kamu berjumpa dengan seteru kamu, yakni musuh kamu, yang mana ketika itu kamu memenggal lehernya ataupun dia memenggal leher kamu, yakni kamu dibunuh ataupun kamu membunuh. Amalan ini lebih afdal. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya kami nak tahu apa amalannya. Rasulullah kata, zikrullah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kelebihan, tentang kelebihan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini saya nak sebutkan satu tentang kelebihan orang yang berzikir la ilaha illallah pada hari Jumaat 100 kali. Kita selalu berzikir tak? 100 kali. Imam baca 100 kali tu. Imam pimpin tahlil baca 100 kali tu, kita tahu apa fadilat dia. Para ulama dulu dia dah tahu dah. Tok guru kita ni dah tahu dah, sebab tu tahlil paling kurang 100. Sebab dia ada fadilat yang khusus yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kharaj At-Tabrani daripada Al-Imam At-Tabrani dengan sanadnya daripada Abi Darda radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, laisa min 'abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marrah illa ba'athahu Allahu yawmal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatil badri walam yurfa' li ahadin afdalu min amalihi illa man qala bimithli qawlihi aw zada. Daripada Al-Imam Tabrani dengan sanadnya daripada Abi Darda radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda, tidak ada daripada hamba yang mengatakan la ilaha illallah 100 kali, ini kelebihannya, illa melainkan, kata Nabi, ba'athahullahu yaumal qiyamah, dibangkitkan oleh Allah mereka yang suka baca la ilaha illallah 100 kali ini. Allah Ta'ala bangkitkan dia pada hari kiamat nanti. Wa wajhu kal qamari lailatil badr, wajahnya seperti bulan purnama pada bulan bulan penuh. Lailatul Badr ni bulan penuh pada 15 tengah bulan tu, bulan penuh. Wajahnya bersinar.
walam yurfa'u li ahadin afdalu min amalihi illa man qala bimithli qawlihi. Dan tidak diangkatkan cahaya wajah melebihi daripada cahaya bulan purnama ini kepada seseorang melainkan orang yang beramal seperti amalan yang disebutkan oleh Nabi ini, berbaca la ilaha illallah 100 kali, yang sama wajahnya bersinar, masya-Allah. Ini kelebihan orang yang baca la ilaha illallah malam Jumaat 100 kali, berkumpul. Banyak kelebihan, kelebihan berkumpul, kelebihan berzikir bersama-sama, kelebihan malam Jumaat. Kalau para ulama dulu nak bagi tahu satu renyah, bawa aja sekali. Kami malam Jumaat berhimpun, baca Yasin. Yasin ni qalbun Quran, hati Al-Quran. Jadi nak ajar surah Kahfi kami malam Jumaat. Orang pun baru nak kenal Quran pada awal Islam dulu, dibawa surah Yasin supaya bila-bila masa boleh baca Yasin. Orang meninggal baca Yasin, ada hajat baca Yasin, waktu pagi sunat baca Yasin, waktu malam baca Yasin. Jadi ulama dulu diajar kita baca Yasin kami malam Jumaat. Itu namanya dakwah. Dakwah mereka di Nusantara, baca Yasin. Kemudian zikir, nak perbaharui, nak kukuhkan iman kita, dia ajak kita zikir la ilaha illallah. Kami malam Jumaat la ilaha illallah. Kelebihannya ada tak? 100 kelebihannya disebutkan. Jadidu imanakum, kata Nabi, orang yang berzikir la ilaha illallah ni memperbaharui iman. Adakah boleh berkumpul untuk berzikir? Ya boleh, sudah saya bacakan hadis Nabi SAW. Jadi ada masalah untuk kita berzikir kami malam Jumaat? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang jadi masalahnya petikai orang berzikir, dia tak berzikir. Ini masalah. Ini masalah. Jadi kena ada zikir dalam diri kita. Ambillah zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sangat banyak, sangat banyak zikir yang diajarkan oleh Nabi. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Al-istighfar juga zikir. Salawat ke atas Nabi SAW itu pun dikira zikir, mengingati Allah. La ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, alhamdulillah. Semua zikir-zikir yang mana diajarkan oleh Nabi SAW, kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Macam mana kita perlu makan pagi, tengah hari, petang, malam untuk sihat tubuh badan, macam tu juga kita kena ada zikir pagi, tengah hari, petang, malam untuk hidupkan roh kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika. Minta bantuan dengan Allah Ta'ala untuk berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.